kita nak mengembalikan umat ini menjadi ummatan wahidah. Tidak lain dan tidak bukan, menjadi kewajipan kepada kita semua umat Islam, para pendakwahnya, para ulamanya, tokoh-tokoh ahli masyarakatnya, para pemimpinnya, supaya meneliti apakah punca yang berlaku, kepincangan yang berlaku terhadap umat-umat yang terdahulu, yang disebut dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Keluarnya mereka daripada ummatan wahidah dengan sebab berpunca daripada pemujaan dan penyembahan. Dulu mula-mula puja, kemudian sembah. Samalah apa yang disebut oleh Ibn Katsir itu, apabila mereka mengukir patung-patung, kemudian akhirnya mereka sembah. Dan kita kena ingat, orang yang mula-mula membawa berhala ke dalam tanah haram Mekah, iaitulah seorang yang bernama Amr bin Luhai, yang telah mengembara ke negeri Syam, bawa balik berhala-berhala yang telah disebut tadi. Sehingga Nabi mengatakan, aku pergi melawat neraka, aku tengok Amr bin Luhai Al-Khuzai menarik isi perutnya dalam neraka, kerana dialah orang yang mula-mula sekali bawa masuk berhala ke dalam tanah haram. Demikianlah muslimin dan muslimat, betapa bahayanya apabila berlakunya pemujaan dalam masyarakat, sama ada memuja harta benda. Hari ni bila sebut harta, orang jilat bibir semua, nak belaka. Bila sebut pangkat, berebut nak pangkat. Bila dapat pangkat, perlu kepada pujian, perlu kepada apa. Begitu juga dengan perbuatan memuja pemimpin lebih daripada yang sepatutnya. Tanya orang ni berkuasa, dia puja habis je semua, yang amat belaka. Tapi bila tak ada kuasa, kemana pergi yang amat? Wallahu alam, hilang habis dah. Kita nak puji orang berpada-pada, perkara tersebut akhirnya akan membawa kemusnahan dan bala bencana kepada umat dan masyarakat, sebagaimana yang berlaku kepada umat yang dahulu. Karena itulah banyak sekali kita lihat. Yang menjadi kebimbangan saya hari ini, nampak sangat larangan Nabi SAW yang telah kita sebut dalam khutbah yang lepas. Khutbah yang lepas saya telah sebut tentang Nabi kita larang mengikuti perbuatan ahlul kitab. Nabi kata, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Jangan puja aku lebih daripada yang sepatutnya, sebagaimana golongan Yahudi memuja Isa bin Maryam sehingga menjadikannya Tuhan. Mereka membuat perayaan pada hari 25, pada hari awal tahun juga beraya. Kita anak-anak orang Islam juga ikut beraya bersama. Ini satu perbuatan yang mungkar, yang perlu dilarang dan dicegah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada memuja dia sendiri. Hari ini kita lihat satu kebimbangan bagi saya di dalam menjaga ummatan wahidah ini, apabila banyak berlaku pemujaan. Orang-orang masyarakat Melayu ini yang harmoni berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sudah banyak anak-anak kita yang terpengaruh dengan pemujaan kepada Sayyidina Ali dan juga pemujaan kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Berlaku pemujaan. Mereka mendakwa sayang kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwa sayang kepada Ahlul Bait, yang menyebabkan mereka memuja dengan memukul tubuh, dengan menyanyi-nyanyian. Semua ini ma anzalallahu biha min sultan, semuanya tidak diizinkan oleh Allah azza wa jalla. Karena itulah Nabi kita larang daripada pemujaan. Kita puja Ali lebih sangat. Ini juga termasuk juga yang kita bimbang, pemujaan kepada tokoh-tokoh, para ulama, orang-orang yang saleh. Hari ini satu fenomena dalam masyarakat kita yang tidak berlaku sebelum daripada ini. Banyaknya dibuat majlis memperingati syekh itu, memperingati syekh ini yang disebut dengan nama haul. Haul ini saya bimbang, mungkin di peringkat awal kita duk baca saja riwayat hidup je. Nanti di peringkat yang kedua akan mari orang-orang yang memuja kepada orang ini, sampai mereka pergi gosok kubur. Setiap minggu kena pergi ke kubur, gosok kubur tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, yang akhirnya akan membawa kepada pemujaan sebagaimana berlaku pada umat yang dahulu. Fenomena yang baru masuk dalam masyarakat kita ini, iaitulah fenomena haul, fenomena memuja tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru ini juga akan terpesong daripada landasan ummatan wahidah yang kita duduk baik-baik. Kita hormat kepada tuan guru, kita hormat kepada tuan syekh, tapi jangan sampai peringkat cium tangan, sujud. Itu satu perbuatan yang tidak baik. Nak cium tangan, cium sekadar yang tidak membawa kepada sujud kepada seorang. Ini satu zahirah yang sangat menyayatkan hati. Apabila kita tengok orang-orang muda ini, bila nak bersalam kita sampai peringkat sujud lah,
sampai peringkat rokok itu dilarang. Disebut dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang larangan seorang itu rokok dan sujud pada manusia. Jadi satu zahirah yang tidak baik. Kita hormat kepada syekh-syekh kita, tuan-tuan guru kita setakat yang dibenarkan. Jangan sampai peringkat pemujaan, jangan sampai peringkat mengambil berkat sampai segala benda seolah-olah dia ni macam nabi, ludah dia pun kita kena sapu lagi. Lah, ini satu perbuatan yang ghulu fi hubis salihin, yang akhirnya mengundang kepada terkeluarnya masyarakat ini daripada ummatan wahidah sebagaimana yang telah disarankan, yang telah disebut dalam ayat ini.